Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan soalan yang pertama hingga soalan yang kelima untuk peperiksaan percubaan Negeri Kelantan tahun 2020. Baik, jadi soalan dia, kita tengok pada soalan yang pertama, antara yang berikut yang manakah merupakan kuantiti terbitan. Baik, jadi kuantiti terbitan ini adalah kuantiti yang kita boleh terbitkan dia daripada kuantiti asas, dan kalau kita perhatikan ada 3 kuantiti asas dalam pilihan jawapan, iaitu masa, jisim dan juga arus elektrik. Okey, jadi jawapannya untuk kuantiti terbitan adalah daya. Baik, ini untuk soalan yang pertama. Kita tengok pula pada soalan yang kedua, pasangan yang manakah adalah betul. Baik, jadi kita diberikan, kalau tengok dekat sini, jenis kuantiti adalah skala dan juga vektor. Jadi kita kena tengoklah yang mana satu pasangan yang betul. Daya adalah vektor, jadi yang A salah lah. Yang kedua berat, okey, berat juga adalah vektor, jadi dia bukan pasangan dia. Tekanan, baik, tekanan vektor. Adakah tekanan adalah vektor? Jawapannya tidak, sebab tekanan adalah skalar. Tekanan adalah skalar dan bukan vektor. Maka jawapannya adalah D, iaitu momentum. Jadi momentum adalah vektor. Sekarang kita tengok pula pada soalan yang ketiga. Jadual 1 menunjukkan bacaan ukuran diameter suatu objek. Okey, soalannya adalah nilai sebenar bagi diameter itu adalah 5.30 cm. Jadi apa soalan dia? Antara yang berikut yang manakah betul? Okey, kalau kita tengok dekat sini, bacaan nilai sebenar adalah 5.30, tapi pengukuran yang kita dapat adalah jauh, okey, berjarak daripada nilai ini, iaitu lebih kurang dalam 0.2 cm daripada bacaan sebenar. Jadi kita kena pilihlah yang mana satu yang betul. Kalau kita tengok yang pertama, konsisten dan jitu. Okey, kalau kita perhatikan yang ini, dia jauh, dia punya pengukuran yang kita buat adalah jauh daripada nilai sebenar, maka dia adalah tak jitu. Tapi kalau kita perhatikan, perbezaan dia adalah dekat-dekat saja. Ini 5.50, ini pun 5.50. Ini beza 0.01. Jadi maksudnya dia adalah konsisten, okey, ataupun persis. Jadi dia adalah konsisten. Kalau kita lihat pilihan yang pertama A, konsisten dan jitu. Okey, dia sebenarnya tak jitu, jadi kurang tepatlah. Kalau kita tengok jawapannya adalah B, konsisten tetapi tidak jitu. Okey, ini dia ada masalah sikit lah, punya spacing dia. Tengok yang C, tidak konsisten tetapi jitu pun kurang tepat, dan juga tidak konsisten dan tidak jitu kurang tepat juga. Baik, sekarang kita lihat pula pada soalan yang keempat. Rajah 1 menunjukkan satu carta pita. Soalannya adalah, berapakah jumlah sesaran? Okey, jumlah sesaran kita boleh dapat dengan cara kita tambahkan ke semua sesaran setiap pita. Jadi kalau kita hitung, yang pertama adalah 2 tambah dengan 2.0 tambah dengan yang kedua, iaitu 4 tambah dengan 6 tambah dengan 8 dan tambah dengan 8 lagi sekali, kerana ada 2 pita dekat 8. Jadi kita tambahkan dia 2 tambah 4 tambah dengan 6 tambah dengan 8 tambah dengan 8. Okey, jadi jawapan yang kita akan dapat adalah 28.0, maka jawapannya adalah D. Okey, jawapannya adalah D, 28 cm. Sekarang kita lihat pula pada soalan yang terakhir untuk video ini. Situasi yang manakah menunjukkan kesan inersia? Okey, kesan inersia kalau kita tengok dalam soalan ini mudah sajalah untuk kita dapat. Jawapannya adalah A. Okey, kenapa A? Kerana asalnya yang ini kita nak bagi dia masuk ke bawah, okey, sebab dia berada di atas, dia nak hampir terkeluar. Jadi bila kita sentakkan dia ke bawah, maka kepala tukul ini dia akan bergerak ke bawah apabila kita berhenti, kerana disebabkan dia mempunyai jisim dan inersia dia menolak dia ke bawah. Okey, manakala yang B ini pula dia berkaitan dengan roket. Jadi roket ini berkenaan dengan hukum Newton yang ketiga. Okey, hukum Newton yang ketiga, iaitu setiap daya tindakan ada daya tindak balas dia. Jadi kita kenakan daya ke bawah menyebabkan roket, tindak balas dia menyebabkan roket naik ke atas. Kalau yang C ini pula berkenaan dengan payung terjun. Jadi payung terjun ini dia lebih kepada berat lah, konsep berat dan juga konsep daya apungan ataupun daya dalam keseimbangan, okey, daya ke atas dan daya ke bawah. Dan boleh juga jadi berkenaan dengan impuls, okey, bila dia bengkokkan kaki dia. Jadi ini tak ada kaitan dengan inersia, manakala yang D ini pula dia mengayuh basikal, jadi tidak ada kaitanlah dengan inersia. Jadi setakat itu saja untuk video ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang untuk soalan yang ke-6 hingga soalan yang ke-10.